إلى النبي محمد صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شهد الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Maka inilah sekaliannya kebajikan dan bahagia dalam dua negeri di bawah takwa ini. Maka jangan kamu lupakan bahagian kamu, hai laki-laki, daripadanya. Ini berkaitan dengan persoalan takwa. Di Imam Ghazali mengemukakan 12 perkara kehebatan, kemuliaan bagi mereka yang bersifat dengan takwa, dengan hujahnya sekali, dengan hujah-hujah ayat Al-Quranul Karim. Jadi Imam Ghazali buat satu kesimpulan, dia kata apa? Maka inilah sekaliannya kebajikan dan bahagia di dalam dua negeri, ya, kemuliaan, keagungan, kehebatan orang yang memiliki sifat takwa, bahagia dunia dan akhirat. Dua negeri ini, negeri dunia dan juga negeri akhirat. Jadi orang yang bersifat dengan takwa meliputi seluruh kebajikan dan kebaikan. Oleh itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kebahagiaan dan kebajikan itu dalam dua negeri ini di bawah takwa ini. Di bawah takwa. Bila bersifat dengan sifat takwa, semua kebaikan ada di dalamnya. Semua kebahagiaan ada di dalamnya. Maka jangan kamu lupakan bahagian kamu, hai laki-laki, daripadanya. Oleh itu jangan kita lupakan bahagian-bahagian. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam golongan orang yang takwa. Maka tak dapat sebarang bahagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita memiliki sifat takwa, segala-galanya milik kita. Untung dunia akhirat, bahagia dunia dan juga akhirat. Jadi memadailah. Maknanya kita kata 12 ayat Quran tadi, 12 hujah, 12 perkara. Dan bagi orang yang beriman amat bercita-cita untuk memiliki sifat takwa ini. Dia akan usaha sungguh-sungguh supaya dia menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa. Baik, selesai daripada itu kata Imam Ghazali, kemudian yang menghimpunkan padanya ini kelakuan daripada pekerjaan ibadah 3 usul. Dia nak buat daripada 12 ni, dia nak perkecil lagi. Macam kita kata kita perah isi kelapa tu nak ambil santan dia. Daripada santan tu nak ambil pati dia lagi. Pati dia lagi. Dari 12 perkara ni nak ambil yang padat lagi. Kan? Yang hebat lagi. Berkaitan dengan persoalan ibadat. Ahlul ibadat diperlukan takwa. Ada 3 perkara, 3 usul yang cukup penting berkaitan dengan soal takwa.
ni. Ya. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian yang menghimpunkan pada kelakuan dari pekerjaan ibadat 3 usul, 3 perkara asas yang penting berkaitan dengan persoalan takwa. Apa kita nak dalam beribadat ni, apa yang kita mahu sangat? Yang pertama, kita nak supaya Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk buat ibadat. Yang kedua, bila kita buat ibadat, kita nak buat ibadat ibadat yang sempurna, yang tamam. Dan yang ketiga, bila kita buat ibadat, kita berhajat Allah terima ibadat kita. Kalau kita tak dapat hidayah, kita tak boleh buat ibadat. Kita buat ibadat pun tak cantik, cincai-cincai tak mau juga. Susah payah buat ibadat, tapi Tuhan terima, letih saja. Buatlah kerja apa pun, kalau Tuhan tak terima, rugi. Jadi kita mau ada 3 benda. Pertama, dapat taufik. Yang kedua, dapat buat dengan elok, sempurna. Yang ketiga, kita nak Tuhan terima. Ini usul ibadat. Ini usul perkara asas dalam ibadat. Kita mau ibadat, kita dapat buat ibadat. Kita mau ibadat kita cantik, yang kita mau ibadat kita Tuhan terima. Ini perkara-perkara yang penting dalam berkaitan dengan persoalan ibadat. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa 3 usul itu? Pertama, taufik dan ta'yid. Taufik iaitu kekuatan untuk buat. Kita perlukan itu. Kalau kita tidak dapat taufik, kita tak boleh buat ibadat. Semangat berkobar-kobar pun, kalau tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah, kita tak boleh buat ibadat. Itu yang pertama, taufik dan ta'yid. Ta'yid ni asal kata yadun. Yadun ni tangan, tapi disebut tangan di sini mana kekuatan. Ta'yid ni kekuatan untuk buat ibadat. Kan? Dia makna menguatkan. Itu pertama. Dan iaitu bagi orang yang muttaqin. Jadi untuk mendapatkan ta'yid atau taufik, hanya orang yang bertakwa saja. Tuhan bagi taufik dan ta'yid untuk buat ibadat. Orang tidak ada sifat takwa, Tuhan tak bagi. Tetap percaya, kita tengoklah. Orang yang tidak takwa, dia suka buat maksiat. Mana dia boleh buat taat? Tak boleh. Matilah tengok orang yang tak makan, tak jaga makan minum dia, tak jaga mata dia, tak jaga anggota dia, tak jaga halal haram dia, lantaran tak ada sifat takwa. Dia tak boleh buat taat. Yang lain dia boleh, perkara lain dia boleh. Perkara taat ibadat memang dia tak boleh. Kerana apa? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala beserta orang yang bertakwa. Beserta di sini, ma'a di sini, Allah tolong, Allah bantu orang yang bertakwa untuk buat ibadat. Kalau dia tidak memiliki sifat takwa, mungkin yang lain dia boleh buat. Dia boleh jogging pagi-pagi pergi sampai beruah, tubuh 2 rakaat dia tak mampu. Mungkin dia boleh derma, dia boleh belanja duit beli itu beli ini. Nak derma tak boleh, nak sedekah dia tak mampu. Yang lain dia boleh. Cuma orang yang ada sifat takwa saja Tuhan tolong dia untuk buat ibadat. Tak percaya, perhatilah tengok. Kalau orang tu makna tak ada sifat takwa, derhaka pada Allah, lawan Tuhan,
Makan minum dia tak kira, halal haram tak kira, cakap pun dia tak kira. Mengumpat ke ataupun apa fitnah ke, dia memang tak boleh buat taat lah. Yang lain dia boleh, tapi taat ibadat memang dia tak boleh. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah Ta'ala serta orang bertakwa. Serta di sini Allah tolong, Allah bantu, Allah tolong, bagi taufik, bagi ta'yid untuk buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bercita-cita nak buat ibadat, jaga diri kita, jaga mata, jaga kaki, jaga tangan, jaga seluruh anggota kita, jangan derhaka kepada Allah. Jaga hati kita, jaga lidah kita, semua kita jaga, insya-Allah. Lagi kuat takwa kita, lagi tinggi ibadat kita. Orang yang kuat jaga anggota dia daripada maksiat, insya-Allah lagi kuat dia untuk melakukan taat. Tapi kalau dia tak harap anggota dia, diri dia, selama itulah dia payah nak buat ibadat. Yang lain boleh, dia boleh, yang lain boleh, tapi ibadat ni memang untuk orang yang bertakwa saja. Allah pilih orang bertakwa untuk beribadat kepada dia. Dalil innallaha ma'al muttaqin, Allah Ta'ala berserta orang yang bertakwa. Berserta di sini menolong, membantu. Allah bagi taufik, Allah bagi ta'yid untuk buat taat. Apa lawan taufik, ta'yid? Lawan dia khizlan. Buat maksiat membawa kita pada khizlan. Khizlan tinggal tolong, Tuhan tak tolong kita. Orang yang buat maksiat, Tuhan tak tolong dia buat ibadat, Allah tak bantu. Bila Allah tak bantu, memang dia tak boleh buat. Itu pertama. Membaikkan amal dan menyempurnakan taksir. Bila kita buat amal, kita perlukan amalan kita cantik, islah, yuslih lakum a'malakum. Kita nak amalan kita tu islah, cantik. Buat dalam keadaan yang cantik, rokok seperti, sujud seperti. Kalau tasbih baca tu bacaan sempurna. Kalau baca Quran tu baca dengan sempurna. Jaga adab batin. Jangan ingat ke lain, ingat betul-betul kepada Allah. Dah kita buat, kita nak elok ibadat kita tu, ibadat yang cantik, ibadat yang sempurna, tidak ada taksir, tidak ada kekurangan, kecacatan. Macam mana nak buat ibadat cantik? Ni juga memerlukan Allah Ta'ala. Allah tolong. Firman Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum, Allah islahkan, Allah cantikkan amalan-amalan kamu. Jadi kalau kita nak buat elok macam mana pun tak upaya. Kalau Tuhan bantu, Allah bagi cantik zahir dan batin. Yang zahir ni jaga adab-adab zahir, rokok, mata, mayang, sujud, tengok tempat sujud, baca betul-betul rukun khaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, jaga elok. Batin pun begitu, ikhlas, hutur hati kepada Allah Ta'ala. Hati tak meraya pergi kata cerok. Siapa boleh tolong? Allah juga. Yuslih lakum a'malakum. Allah mengislahkan, mencantikkan amalan-amalan kamu. Untuk menutup taksir, kekurangan tu Allah Ta'ala juga. Berarti kita berdoa, ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Kita minta doa kan Ramadan lepas. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna salatana, sempurnakanlah sembahyang kami, wa siyamana, puasa kami, wa ruku'ana, rukuk kami, wa sujudana, sujud kami, wa tadarru'ana, tadarru' kami, wa ta'abbudana, ta'abbud kami,
wa tammim taqsirana. Sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amal ibadat kami. Macam mana seorang tu dia boleh bila buat ibadat berhati-hati, jaga bagi cantik, jaga bagi elok. Allah Ta'ala juga campakkan di hati dia. Takut wailul lil musallin, neraka wil untuk orang yang sembahyang. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang semayangnya itu lalai. Orang semayang lalai tempatnya neraka wil. Dia sentiasa dalam keadaan solat tu bimbang, hatinya lalai kepada Allah. Ingat kepada Allah sentiasa. Tu ingat bagi kita tu hati tu ingat kat Tuhan. Takut taksir, Allah Ta'ala juga bagi. Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Membaikkan bagi kamu akan amal kamu. Dah dua. Yang pertama, kita nak supaya dapat taufik buat ibadat. Yang kedua, buat ibadat nak cantik. Dua-dua ni siapa yang boleh? Untuk orang bertakwa. Orang yang bertakwa saja Tuhan bagi taufik. Orang yang bertakwa saja Tuhan cantikkan amal dia. Yang ketiga, bila kita buat ibadat dah sempurna, cantik, elok, kita nak apa? Qabulul amali. Kita nak amal kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita nak Tuhan terima ibadat kita. Ibadat tu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kabul. Dan iaitu bagi orang yang muttaqin. Amalan yang Allah terima, amal ibadat orang bertakwa. Dia buat ibadat teruk, kita mengaji ke, kita berpuasa ke, kita semayang ke, kita sedekah ke, berjihad ke, amalan kita ni diterima oleh Allah sekiranya kita termasuk golongan takwa, golongan muttaqin. Seperti mana firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala terima, sungguhnya Allah yang diterima Allah itu daripada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang bertakwa baru ibadat dia Tuhan terima. Hang tak ada sifat takwa, Tuhan tak terima. Banyak orang kata, dia kata apa? Kita buat baik dapat pahala 10, buat jahat dosa 1. Jadi kita buat jahat 1, buat baik 1, kita ada pahala 9. 10 tolak 9, 1 tinggal 9. Tak betul. Hang ahli maksiat, hang deraka kat Tuhan, ibadat hang Tuhan tak terima. Sebab Tuhan sendiri letak syarat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala cuma terima ibadat orang yang bertakwa. Ni orang duk kata apa? Minyak ngayak kan campur. Kita buat baik dapat pahala, buat jahat dosa 1 je. Besok di sana Tuhan tolak lah, Tuhan kira lah. Ada hang tak bertakwa, Tuhan tolak ibadat. Hang buat asri, buat maksiat. Orang yang buat maksiat semayang, Tuhan nak terima ke semayang dia? Contoh mudah kita faham macam ni. Kita ada mak atau ayah. Kita bertengkar dengan mak kita, kata mak kita pelik-pelik, maki mak kita, kata kasar-kasar kat mak kita, derhaka kat mak kita. Kemudian kita nak balik, mak aku nak balik lah. Kita bagi mak kita RM100. Nah, RM100. Agak-agak mak kita nak terima ke? Mak kita walaupun dia tersak duit tak ada, kita duk maki dia, lepas tu nak balik bagi 100. Agak dia terima tak? Dia takkan terima. Hang maki dia, hang kata dia, hang derhaka kat dia,
Hang buat baik kan bagi RM100. Dia tak terima. Dia tak pandang duit hang tu. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala, hang derhaka kat dia. Buat maksiat, derhaka kat Tuhan. Lepas tu nak semayang, Tuhan kebulok semayang. Ingat Tuhan lapak dengan puasa, dengan sedekah. Tak ada. Kena taubat, kembali kepada kebaikan, buat baik, insya-Allah buat ibadat baru Tuhan terima. Mana hang tahu? Allah bagi tahu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala cuma terima ibadat orang bertakwa. Jadi kalau ibadat kita Tuhan tak terima, letih saja. Berjuang, kita kata kita orang mati syahid. Adalah. Allah tak terima ibadat kita, perjuangan kita. Kalau Tuhan tak terima, letih. Letih dunia, letih akhirat. Sebab itu perlu adanya sifat takwa. Perlu sangat. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampailah kepada Allah daging-daging yang kamu korbankan dan darah-darah binatang korban yang kamu korbankan itu. Bukan itu yang sampai kat Tuhan. Yang sampai kat Tuhan takwa minkum. Takwa tu, mana orang yang bersifat takwa, dia buat korban, Allah terima korban dia. Kalau hang kaki maksiat, derhaka kat Tuhan, buat korban, Tuhan tak terima. Sebab itu semuanya terletak kepada persoalan takwa. Jadi kena jadilah seorang hamba Allah yang bersifat dengan sifat takwa. Penting sangat. Itu dia. Ya. Firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima Allah itu daripada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, itu pentingnya takwa. Bukan makna satu perkara yang mudah. Betul, kita tengok dia jadi, bahkan jadi rukun khutbah. Kalau kau tu khutbah tu kata khutbah, dia mesti ada pesan takwa. Khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Dua-dua khutbah tu mesti ada pesan takwa. Kalau tak ada pesan takwa, maka khutbah tu tak sah. Dan ahli jemaat kena dengar pula tu. Ahli jemaat 40 orang kena dengar. Jangan tak dengar. Kalau tak dengar, sembahyang tak sah. Dan edaran ibadat atas ini perkara yang 3. Jadi 3 perkara ni perkara usul ibadat. Dia punca 3 ni. Yang pertama dapat taufik baru boleh buat ibadat. Yang kedua buat ibadat dengan cantik. Dan ketiga hajat sangat ibadat kita Tuhan terima. Ini 3 usul yang penting dalam persoalan ibadat. Dia kata ini dan edaran ibadat atas ini perkara yang 3. Apa dia 3 itu? Diberi taufik awalnya. Awal-awal nak buat ibadat, dia dapat taufik untuk mengerjakan ibadat. Taufik ni kekuatan ta'yid, kekuatan untuk buat ibadat. Hingga kau kerjakan amal. Dengan taufik ini baru kita mampu untuk buat amal ibadat. Kemudian dibaikkan bagi taksir. Yang kedua, bila kita buat ibadat, kita bagi baik, bagi cantik, bagi elok. Jangan ada taksir, jangan ada kekurangan, kecacatan ibadat kita itu. Jaga zahir dan batin. Zahir itu rukun, jaga rukun. Kalau semayang, rukun semayang. Ada sebab-sebab wajib semayang. Dia ada sebab, ada syarat dia mesti beruduk. Kita kena ambil uduk dengan sempurna. Syaratnya suci hadas kecil dan besar. Hadas besar kena cuci elok, hadas kecil pun kena cuci elok.
Kena menghadap kiblat, pastikan kiblat mana tempat dia. Masuk waktu, kena jaga waktu. Tutup aurat, jaga tutup aurat elok-elok. Semua jaga rukun-rukun dan syarat-syarat sah batal ni semua kena jaga. Jangan bagi taksir, buat halal balai, tak boleh. Kena buat cantik-cantik hingga sempurna kabulnya. Dan kita buat bagi cantik, kita harap Tuhan kabul, Tuhan terima ibadat kita tadi ni. Kan? Maka bila sempurna akan tiga ini, iaitu yang ditadarung padanya segala orang yang abidun. Ini dah orang yang abidun, orang yang beribadat dalam dia bertadarung, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, melakukan ibadat kepada Allah. Tiga perkara ni dijaga. Kan? Baik itu apa orang tua dulu. Orang tua dulu, ulama-ulama dulu, bila dia sembahyang Isya, dia berdoa, ya Allah, bagilah aku taufik untuk sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, doa supaya dapat sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, doa untuk dapat sembahyang asar. Lepas asar, doa pula untuk sembahyang dapat sembahyang maghrib. Kenapa kita tak mampu untuk mengerjakan ibadat semua ni, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, taufik daripada Allah. Saya pernah berlaku kat diri saya, nak pergi mengajar. Kan jauh kampung Gajah tu, yang dekat kampung Gajah. Kampung Gajah tu kalau kita lari laju 45 minit. Kalau pelan-pelan sejam lah lebih kurang. Kalau saya bertolak pukul 5 lepas asar, pukul 5, pukul 6 sampai dah sana. Biasa macam tu lah. Lepas sembahyang asar, saya bertolak bawa kereta seorang-seorang nak pergi mengajak di kampung Gajah. Nak masuk Gulung Pupuyu tu, simpang tu, dia mula mengantuk. Ngantuk gila macam mengantuk. Ngantuk apa pun kita tak tahu. Bila dah masuk Gulung Pupuyu, situ bukan ada rumah, estate rumah sawit. Nak berhenti, bimbang, takut keselamatan. Jalan juga sampai simpang titik gantung tu. Saya cari pokok, ada pokok situ, saya parking pokok, saya tidur tepi jalan, rebah bangku, pasang aircon, tidur. Saya tidur, tahu ke berapa saya sedang. Saya terjaga tengok jam pukul 10. Jam dah 10 malam. Gelap keliling tu. Handphone saya silent. Orang pagi tak dengar. Tengok tu dia dekat 50 miss call. Orang telefon. Nampak? Bila Tuhan tak tolong, tak bagi, tak dapat. Maghrib pun boleh sembahyang ni. Pukul 10 malam baru jaga. Mengajak tak dapat. Maghrib pun tak dapat. Kena qadha pula. Itu menunjukkan kalau Allah tak tolong, tak ada. Tuhan nak ajak kita, hang boleh sembahyang, boleh mengajak dengan pertolongan aku. Apa-apa kita buat, ingat, perlukan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang penting. Taufik, islah, dah buat ibadat, nak bagi cantik. Yang ketiga, qabul, Tuhan terima ibadat kita tu. Berkisar, beredar di atas tiga perkara inilah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Apa tiga perkara tu? Ya. Edaran ibadat atas ini perkara yang tiga. Diberi taufik, awalnya mula-mula dapat taufik hingga kerjakan amal. Dengan taufik itu kita dapat beribadat. Kedua, kemudian dibaikkan, bagi taksir, bagi cantik, bagi elok pun dengan taufik Allah. Yuslih lakum a'malakum, Allah mengislahkan amalan kamu. Amalan siapa yang Tuhan islahkan ni?
amalan orang yang bersifat dengan sifat takwa. Hingga sempurna qabul. Last sekali Tuhan terima ibadat kita. Itu yang kita berhajat sangat. Maka bila sempurna tiga perkara ini, iaitu yang tadarruk padanya segala orang yang abidun, di orang yang beribadat ni, ahli ibadat, tiga benda ni yang dia cukup jaga, cukup ambil perhatian. Pertama, untuk dapat ta'yid atau taufik. Dia faham yang akan bagi dia taufik ni Allah. Allah akan bagi taufik untuk ibadat cuma pada orang yang bertakwa. Dia jaga diri dia, sentiasa taat kepada Allah, patuh perintah Allah, ada adab dia jaga. Yang kedua, buat ibadat nak tuat, nak cantik. Ni pun orang takwa juga. Dia jaga diri dia supaya ibadat dia dapat buat dengan elok. Dan yang ketiga, dia berhajat ibadat dia diterima oleh Allah, qabul. Ini pun perlu kepada sifat takwa. Tiga benda penting. Ya. Dia tadarruk kepada Allah Ta'ala dan memohon mereka itu dan berkata mereka itu dalam doanya. Ini doa para abidun, ahli sufi. Kita boleh amal doa ni. Kesimpulan tiga perkara tadi ni duduk dalam doa ni, doa ahli sufi ni. Apa doa mereka itu? Rabbana waffiqna li ta'atika. Rabbana waffiqna li ta'atika. Ya Allah, Tuhan kami, beri kami taufik untuk taat kepadamu. Beri kami taufik, ta'yid, kekuatan untuk membolehkan kami taat kepadamu ya Allah. Satu. Wa tammim lana taqsirana. Wa tammim lana, sempurnakan bagi kami taqsirana, akan kekurangan kami. Kekurangan kami engkau tolong ya Allah, bagi elok, sempurnakan. Itu makna yuslih lakum a'malakum tu. Akhir sekali, wa taqabbal minna, dan terimalah ya Allah, makbulkanlah daripada kami. Ibadat yang kami buat ni minta engkau makbulkan, engkau terima. Terima. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang penyayang daripada segala yang penyayang. Doa ni kita boleh buat amal, bahkan diamal oleh ahli-ahli sufi. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu buat amalan doa hari. Dengan doa itu bermaksud kita minta pertama Tuhan taufik kat kita. Yang kedua supaya ibadat kita disempurnakan. Yang ketiga supaya Tuhan terima ibadat kita tadi. Tuhan kami, beri kami taufik, bagi kami mengerjakan taat akan dikau. Satu, kita minta nak. Dan sempurnakan bagi kami akan taksir kami, kekurangan kami itu minta engkau sempurnakan. Ketiga, terima dan terima daripada kami dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Itu dia. Ini doa ni elok sangat buat amal. Ya, insya-Allah. Dan telah memuliakan dengan dia bagi orang yang muttaqin. Tiga-tiga ni takwa. Minta Tuhan bagi taufik, Tuhan bagi taufik untuk orang takwa. Minta Tuhan sempurnakan amal, sempurna amal pun untuk orang yang bertakwa. Kita minta supaya amal ibadat kita Tuhan terima. Ibadat yang Tuhan nak terima pun orang yang bertakwa. Diterimpun tiga perkara ni dalam takwa.
Bagi kehidupan kita, kita tak ada. Itulah matlamat hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Nak ibadat kena ada takwa, supaya dapat taufik. Dah buat ibadat nak bagi cantik pun takwa juga. Dah habis buat ibadat nak Tuhan terima ibadat kita pun takwa juga. Terhimpun persoalan takwa ni dalam 3 perkara usul asal dalam bab ibadat. Itu dia. Jadi kita minta doa. Dan telah memuliakan dengan dia bagi orang yang muttaqin. Meminta ia atau tiada ia meminta. Minta ke tak minta ke? Kalau kita minta ni lagi bagus. Kerana kita minta untuk menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tak minta pun, tapi kita orang bersifat takwa, insya-Allah Allah permudahkan kita untuk beribadat. Allah mencantikkan ibadat kita, dan kemuncaknya Tuhan akan terima ibadat kita. Penting. Maka lazimkan olehmu dengan takwa. Jadi lazimkan diri kita dengan sifat takwa tersebut. Jika kamu berkehendak akan ibadat bagi Allah, tetapi jika kamu berkehendak akan bahagia dunia dan akhirat, usahakan dia seboleh-boleh. Sebenarnya telah benarlah orang yang berkata, sekira-kira kata yang terlebih benar perkataan, barang siapa takut akan Allah, maka demikianlah yang menghalaukan kepadanya. Lepas ni dia dapat nak buat bait syair lah, berkaitan dengan persoalan takwa. Ya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, telah sebenarlah orang yang berkata sekira-kira. Dia kata apa? Yang terlebih baik perkataan dia, barang siapa takut akan Allah, maka demikianlah yang menghalaukan kepadanya. Barang siapa takut, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka sifat takwa itulah yang akan menghalau kita pergi kepada Allah, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambunglah dia punya syair-syair itu, bait-bait syair itu nak menceritakan kehebatan sifat takwa itu, insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana waffiq li ta'atika wa tammim lana taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.